Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen Esensi. Program Rakan Muda yang diberi nafas baharu merupakan persiapan bagi melahirkan generasi dengan cita-cita murni dan nilai kemanusiaan tinggi. Ini bagi menjadikan Malaysia sebuah negara hebat di rantau ini. Program itu juga dapat mempersiap generasi dengan nilai-nilai persaudaraan yang menolak elemen rasuah dan hipokrasi. Perdana Menteri turut menggesa agar tiada pemikiran lapuk dan jumud dalam kalangan belia serta tiada unsur yang boleh memecah belahkan perpaduan negara. Pendaftaran program e-Belia Rahmah dibuka mulai esok sehingga 22 Ogos depan. Belia berusia 18 hingga 20 tahun atau mahasiswa IPT boleh memohon bagi menerima kredit e-tunai bernilai RM200. Pendaftaran boleh dibuat menerusi penyedia perkhidmatan e-dompet iaitu Boost, Settle atau Touch and Go e-wallet. RM400 juta diperuntukkan bagi program tersebut yang akan memanfaatkan 2 juta belia. Hanya 6 atau 7 daripada 9 kerusi yang masih dirundingkan antara PH dan BN belum dimuktamad. Ia bagi menghadapi PRU DUN tidak lama lagi. Pengarah komunikasi PH, Fahmi Fazil, percaya rundingan pertindihan kerusi itu akan diselesaikan dengan cara baik dalam masa terdekat. Rundingan diserahkan kepada Perdana Menteri dan pimpinan tertinggi Kerajaan Perpaduan. Dewan Undangan Negeri Kedah bagi penggal ke-14 akan dibubarkan Rabu ini bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan. Penetapan tarikh dibuat selepas mendapat perkenan Sultan Kedah. Bermula pada tarikh berkenaan, pentadbiran kerajaan negeri akan dijalankan oleh kerajaan interim. Segala fungsi kerajaan akan berlangsung seperti biasa sehingga kerajaan negeri yang baharu dibentuk selepas PRN yang akan datang. Dua bergu negara mengungguli kejohanan badminton terbuka Taiwan 2023 hari ini. Bergu lelaki negara Man Wei Chong, T Kai Wun dan bergu campuran Chen Tangji, Tuh Yiwei berjaya memenangi saingan akhir di Tianmu Arena, Taiwan. Kemenangan hari ini menyaksikan Tang Ji Yiwei mengakhiri kemarau 19 tahun untuk pasangan bergu campuran Malaysia melangkah ke podium selepas Ku Kian Kiat Wong Pei kali terakhir memenanginya pada edisi 2004. Bermula esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melakukan lawatan rasmi ke Laos selama 2 hari untuk perinciannya bersama Jasmai Diaruf di Vientiane. Baik, terima kasih Syahira. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Laos yang diberi jolokan negeri sejuta gajah merupakan negara ketujuh di rantau Asia Tenggara yang dilawati Perdana Menteri. Dalam siri lawatan rasmi ke Laos, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan delegasi akan mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatannya, Dr. Son Se Sipadon pada Selasa bagi membincangkan hala tuju hubungan dua hala Malaysia-Laos. Kedua-dua pemimpin negara itu juga bakal menyaksikan 2 perjanjian kerjasama dan memorandum persefahaman serta upacara pertukaran surat niat. Ia melibatkan penerokaan baru, pelaburan bagi tenaga nasional Berhad serta kerjasama sektor logistik bagi Mutiara Perlis Sdn Bhd dan kereta api Tanah Melayu Berhad bersama syarikat-syarikat tempatan Laos. Setakat ini, pelaburan langsung asing Laos dari Malaysia mencatat $800 juta melibatkan projek hidroelektrik, pertanian dan juga pelumbungan potasium. Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut dijadual melakukan kunjungan hormat terhadap Presiden Laos Dr. Thongloun Sisulit di Istana Presiden serta kunjungan hormat terhadap Presiden Dewan Negara. Selain itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan bersama pemimpin-pemimpin pertubuhan Islam bagi merapatkan ukhuwah di samping membincangkan pembangunan minoriti Islam di Laos. Ikuti ketibaan Perdana Menteri di lapangan terbang antarabangsa Watai esok yang akan dibawakan terus secara langsung di saluran RTM. Sekian laporan dari Vientiane, Laos untuk Kanta 744. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Jasmaidi untuk laporan itu.
Seorang lelaki ditahan kerana disyaki membunuh teman wanitanya di Ipoh awal pagi tadi. Turut ditahan 3 individu lain. Siasatan awal mendapati suspek mangsa dan seorang bayi berusia 8 bulan tinggal bersama. Mangsa ditemui dalam keadaan lengkap berpakaian, terbaring di atas katil dan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Seorang kanak-kanak perempuan berumur 10 tahun terselamat selepas tercampak keluar daripada kereta dinaikinya dalam kemalangan di Ulu Tiram Johor Bahru, Johor pagi tadi. Kanak-kanak tersebut cedera ringan dan luka di bahagian telinga. Ibu mangsa yang memandu kereta tersebut cedera di bahagian kaki kiri, manakala pemandu sebuah lagi kereta terlibat kemalangan cedera ringan. Pasukan bomba menggunakan peralatan khas mengeluarkan ibu kanak-kanak tersebut yang tersepit di tempat duduk pemandu. Seorang pesara kerajaan mengalami kerugian RM355,200 gara-gara ingin mendapatkan tender memotong rumput dan lanskap daripada kerajaan. Mangsa berusia 62 tahun mengenali seorang individu menerusi laman media sosial. Suspek menawarkan diri membantu mangsa mendapatkan tender memotong rumput dan lanskap. Mangsa mula sedar dirinya ditipu setelah sehingga ke hari ini masih belum mendapat sebarang tender seperti dijanjikan. Laporan polis telah dibuat dan siasatan lanjut masih dijalankan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan beri jaminan bekalan beras tempatan serta import stabil dan mencukupi. Usaha pemantauan turut dipergiat bagi memastikan pengeluaran padi dapat dipertingkat. Ketika ini, harga beras putih tempatan dikawal pada kadar RM2.60 sekilogram, manakala beras putih import pada paras RM32 dan ke bawah bagi setiap 10 kilogram. Malaysia dan Jepun komited kukuhkan kerjasama menerusi sektor pendidikan tinggi dan perluasan inovasi terkini. Ini termasuk kedua-dua negara berusaha menjadikan pembukaan kampus cawangan Universiti Tsukuba di Malaysia. Pembukaan itu merupakan kampus cawangan Universiti Jepun pertama di Malaysia dan dunia. Kampus itu akan memulakan pengambilan pada September 2024. Lebih ramai tenaga pengajar berkemahiran TVET diharap dapat dilahirkan. Ia selari hasrat negara yang meletakkan sasaran 35% tenaga kerja mahir negara menjelang tahun 2030. Sasaran ini seterusnya diharap mampu menyumbang kepada penurunan kebergantungan negara terhadap pekerja asing yang tidak terlatih, sekaligus melahirkan modal insan berkemahiran yang berpengetahuan, responsif serta berdaya saing. Institusi pendidikan perlu giat memperkasa dan membudayakan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ia bagi melahirkan lebih ramai pelajar yang dapat menguasai bidang tersebut. Ibu bapa juga berperanan dengan memberi sokongan kepada anak-anak mereka yang cenderung dalam bidang sains dan teknologi. Golongan muda diseru rancakkan bidang perkapalan dengan memenuhi keperluan pelaut negara. Menurut Menteri Pengangkutan Malaysia, kekurangan pelaut berbanding negara Asia lain seperti Filipina dan Indonesia. Ia juga antara pilihan kerjaya yang memberikan pendapatan tinggi serta peluang peningkatan kerjaya. Kerajaan merealisasikan transformasi kad pelaut sedia ada kepada kad pelaut digital. Ia bagi mengurangkan penggunaan kad plastik yang menyumbangkan kepada anggaran 14 juta tan plastik dilupus dalam lautan setahun. Inisiatif merupakan kerjasama Jabatan Laut Malaysia dengan MOT, MOSTI dan Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Kesihatan memandang serius peningkatan trend penggunaan rokok elektronik. Berdasarkan tinjauan kesihatan remaja, golongan muda berusia 13 hingga 17 tahun menunjukkan peningkatan penggunaan rokok elektronik. Justru semua pihak perlu bekerjasama memainkan peranan bagi mengekang sekaligus menolak tabiat merokok. Ia selaras usaha menjadikan prevalen tabiat merokok kurang daripada 5%. Seterusnya menjadikan negara bebas asap rokok menjelang 2024.
Projek jalan raya menghubungkan Miri Marudi dengan Taman Negara Mulu seterusnya ke Limbang dan Lawas akan dilaksana secara berperingkat bermula tahun hadapan. Projek berimpak tinggi itu bernilai 1.3 bilion ringgit. Projek tersebut diyakini akan membawa perubahan pada lanskap pembangunan Marudi. Ini terutama sekali usaha mengangkat status daerah Marudi menjadi sebuah bahagian suatu hari nanti. Program Kampung Siaga 221 Komuniti Kampung Berdaya Tahan Bencana diyakini mendidik masyarakat luar bandar siap siaga menghadapi bencana. Program itu bertujuan menyediakan latihan untuk masyarakat menghadapi kecemasan sekaligus pendedahan kepada langkah menangani situasi bencana seperti banjir, ribut kencang dan sebagainya. Langkah tersebut dapat mengurangkan risiko kehilangan nyawa atau kecederaan akibat bencana yang berlaku. 41 unit tukun tiruan dilabuhkan di perairan Terengganu melibatkan kos 1.36 juta ringgit. Daripada jumlah itu, 12 unit tukun tiruan dilabuhkan di Batu Buruk dan Pulau Kapas Semarang. Tukun yang bernilai RM360,000 itu berfungsi sebagai penghalang pukat juvenil di perairan Batu Buruk, Kuala Terengganu dan Pulau Kapas Semarang. Lebih 8,000 nelayan bakal menerima manfaat melalui pelabuhan tukun tersebut. Komitmen pelaburan lebih 8 bilion ringgit melalui Minggu Teknologi London 2023 mampu melahirkan pelaburan berkualiti tinggi dan menjadikan Malaysia sebagai negara digital. Menurut Menteri KKD, penganjuran Malaysia Digital Expo 2023 memberi peluang peniaga dan pelabur tempatan meneroka potensi revolusi perindustrian 4.0 dan 5.0. Kerjasama antara institusi penyelidikan United Kingdom dan pengeluar Malaysia akan meningkatkan kemampanan dan memacu kemajuan industri minyak sawit. Selain mengiktiraf kedudukan negara sebagai peserta global utama dalam minyak sawit mampan, kerjasama boleh diperluaskan kepada kemampanan industri dan pembangunan produk sampingan. Tiada keperluan mendesak bagi Bank Negara Malaysia menyemak semula OPR. AmBank Group menjelaskan ini memandangkan inflasi keseluruhan dan inflasi perkhidmatan terus menunjukkan aliran penurunan. Inflasi teras ketika ini berada pada tahap sederhana disebabkan aktiviti pengambilan pekerja yang lebih perlahan dan kesan lewat daripada kenaikan kadar terkumpul 125 mata asas. Inflasi perkhidmatan pula susut kepada 3.9% tahun ke tahun. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana akan dibebani kenaikan tarif elektrik tanpa subsidi di bawah mekanisme pelepasan kos-kos tidak seimbang. Kos subsidi berjumlah 5.2 bilion ringgit oleh kerajaan akan membantu mengurangkan kos produk dan perkhidmatan lebih tinggi. Bantuan kepada golongan peniaga penting dalam usaha memulihkan perniagaan, meningkatkan kemampanan dan membantu menstabilkan pasaran buruh. Sebanyak 203 outlet pemasaran Fama dibuka sempena jualan khas Aidiladha Madani. Ia bagi memberi peluang kepada pengguna mendapatkan barangan keperluan perayaan Aidiladha. Inisiatif tersebut melibatkan seluruh negara yang terdiri daripada Pasar Tani Kekal, Pusat Transformasi Luar Bandar RTC dan juga Medan Niaga 1 MNS. Arab Saudi perkenal beberapa perkhidmatan buat julung kalinya untuk musim haji tahun ini. Antaranya menyediakan jumlah kader terbesar dalam sejarah termasuk sukarelawan asing memantau tahap bunyi untuk persekitaran yang tenang serta pilihan pengangkutan termasuk bas elektrik pandu sendiri menggunakan teknologi AI. Ketua Kumpulan Separa Tentera Wagner bersama pejuangnya dilapor telah meninggalkan bandar Rostov-on-Don di selatan Rusia. Peralatan ketenteraan turut dikeluarkan dari bandar itu. Wagner menuduh tentera Rusia menyerang pejuangnya pada Jumaat menyebabkan mereka terpaksa lari ke bandar Rostov-on-Don. Sementara itu, Moskow dan Ketua Kumpulan Wagner capai kata sepakat hasil pengantaraan Presiden Belarus untuk menghentikan kemarahan tentera upahan Wagner dan meredakan ketegangan. Persetujuan dicapai bahawa tiada pertumpahan darah akan berlaku.
Jurucakap Kremlin pula memaklumkan bahawa pertuduhan jenayah terhadap Ketua Kumpulan Wagner akan digugurkan. Rakyat Malaysia di Rusia, Armenia dan Belarus dinasihatkan supaya terus berwaspada. Kedutaan Malaysia di Rusia memaklumkan kedutaan sedang memantau dengan teliti situasi semasa di negara itu. Rakyat Malaysia di ketiga-tiga negara digesa mengemaskini maklumat terkini kepada kedutaan. Kedutaan sedang berhubung rapat dengan semua 755 rakyat Malaysia yang berdaftar dan meminta mereka mengambil langkah berjaga-jaga dan kekal berada di rumah. 84,910 individu dilaporkan hilang di Jepun tahun lalu. Ia meningkat untuk 2 tahun berturut-turut iaitu sebanyak 5,692 daripada tahun sebelumnya. Mengikut kumpulan umur, individu berusia 20-an menyaksikan jumlah tertinggi, kira-kira 40% daripada keseluruhan jumlah orang hilang. Dalam tempoh itu, 18,709 orang mengalami demensia atau gangguan dilaporkan hilang. Kanta 744 berakhir di sini, menyusul selepas ini berita perdana bersama Syahril Sarapudin dan Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.